Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda mungkin kenal saya. Saya bekas ahli Parlimen Pandan yang sering ditahan polis, selalu disaman dan telah dijatuhkan hukuman penjara kerana membongkarkan rasuah dan penyelewengan mereka yang berkuasa. Mungkin masih ada yang ingat skandal-skandal yang saya bongkarkan itu adalah fitnah. Kebelakangan ini, Datuk Seri Najib cuba mempopularkan kononnya semua tuduhan mengenai penyelewengan yang berlaku di bawah pentadbiran beliau adalah fitnah semata-mata. Setiap kali saya menyemak sesuatu kes, saya bersandarkan kepada laporan kewangan yang telah diaudit. Lagipun saya seorang juru audit dan akauntan bertauliah yang mendapat tauliah dari United Kingdom. Kesemua angka-angka mengenai sesuatu skandal kewangan datang dari laporan kewangan yang diaudit. Misalnya, saya mula-mula menyiasat skandal 1MDB kerana laporan kewangan anak syarikat 1MDB iaitu SRC International Sendirian Berhad menunjukkan bagaimana kumpulan wang amanah persaraan ataupun KUAP iaitu tabung pencen negara telah memberikan pinjaman 4,000 juta ringgit kepada 1MDB untuk melabur di Mongolia. Dari laporan tahunan kewangan Lembaga Tabung Angkatan Tentera atau LTAT pula, saya berjaya mengesan bagaimana dana pencen pesara tentera telah jatuh mendadak sejak LTAT terlibat di dalam projek 1MDB. Begitu juga dengan Felda. Saya mula membongkarkan kepincangan kewangan dalam Felda berdasarkan penyata kewangannya yang diaudit dari tahun 2011 sehingga tahun 2016. Angka-angka yang diaudit Ketua Audit Negara ini dengan jelas menunjukkan jumlah wang yang telah dibelanjakan oleh Felda. Sama juga dengan tabung haji. Saya hanya menampilkan analisa kewangan bagi menyokong hujah Tan Sri Zaiti Akhtar Aziz, bekas Gubernur Bank Negara, bahawa rizab tabung haji telah menjadi negatif dan analisa itu datang dari penyata kewangan tabung haji sendiri yang telah diaudit. Sumber maklumat yang membolehkan saya mendedahkan skandal MARA pula datangnya dari dokumen-dokumen jual beli yang telah difalkan di Australia dan juga dokumen perbicaraan di Mahkamah Melbourne. Anda juga sudah tentu tahu bahawa skandal NFC sebenarnya mula-mula disebut di dalam laporan Ketua Audit Negara sendiri. Saya hanya menyiasat dengan lebih mendalam dan mendedahkan pembelian-pembelian dengan menjejaki setiap kondominium yang telah dibeli. Jika anda tidak percaya, saya jemput baca beribu-ribu muka surat dokumen yang berdasarkan dokumen-dokumen rasmi yang saya telah sebut itu, yang telah diaudit bagi setiap skandal yang saya bongkarkan, seperti mana pautan-pautan yang tertera di skrin. 118 dokumen untuk skandal 1MDB, 47 dokumen untuk skandal Felda, 31 dokumen untuk skandal tabung haji, 52 dokumen untuk skandal NFC, 16 dokumen untuk skandal LTAT dan 21 dokumen untuk skandal MARA. Anda akan dapat saksikan sendiri bahawa semua skandal ini adalah dari dokumen-dokumen kerajaan dan penyata-penyata kewangan yang telah diaudit. Skandal-skandal ini juga tidak dinafikan atau dijelaskan dengan sebaiknya oleh pentadbiran Datuk Seri Najib kecuali menuduh saya menjaja fitnah. Fitnah adalah mereka-reka cerita yang tidak wujud. Fitnah adalah berkata bohong. Apabila saya mendedahkan bagaimana wang rakyat sebanyak 250 juta ringgit telah diselewengkan untuk membeli kondominium dan bukannya menternak lembu seperti yang sepatutnya, pimpinan UMNO tidak menafikan pun bahawa kondominium telah dibeli atas nama keluarga Datuk Seri Shahrizal. Mereka hanya menuduh saya memfitnah atas alasan kononnya tindakan membeli kondominium menggunakan wang rakyat itu tidak salah, kerana kononnya keluarga Datuk Seri Shahrizal ini berhak membelanjakan wang yang dipinjam itu. Sama juga keadaannya dengan tabung haji. Sehingga kini Datuk Seri Najib
dan tabung haji tidak pun menafikan bahawa rizab tabung haji pada tahun-tahun 2014 dan 2015 adalah negatif seperti pendedahan saya. Mereka juga tidak menafikan bahawa tabung haji telah membayar dividen lebih dari keuntungan yang dijana dari perniagaan. Mereka juga tidak menafikan bahawa tabung haji kerugian berbilion ringgit dari pelaburan-pelaburan yang gagal di dalam FGV, tabung haji heavy engineering dan pelbagai pelaburan yang lain. Sebaliknya, mereka hanya menuduh saya memfitnah kerana kononnya di sebalik segala kerugian itu, menurut mereka, tidak mempengaruhi keutuhan kewangan tabung haji. Kaedah menutup skandal dengan menuduh saya memfitnah ini diguna pakai dalam semua skandal yang lain juga. Tidak pernah sekalipun Datuk Seri Najib menafikan angka-angka yang saya bentangkan mengenai kedudukan kewangan Felda. Sudah tentu mereka tidak boleh menafikannya kerana angka itu datang dari penyata kewangan yang diaudit serta jawapan-jawapan menteri di Parlimen. Datuk Seri Najib tidak menafikan bahawa hutang kumpulan Felda telah meningkat menjadi 12 bilion ringgit setakat 2017, sedangkan Felda tiada hutang sebelum beliau mengambil alih. Tan Sri Syahri Samad tidak menafikan bahawa wang tunai simpanan Felda telah merosot dari 4 bilion bakinya dalam tahun 2011 kepada hanya 434 juta ringgit sahaja di akhir 2016. Sehingga sekarang, mereka tidak menjawab soalan saya. Kemana perginya 7 bilion ringgit yang telah dibelanjakan di antara tahun 2011 hingga 2017 ini? Siapa yang dapat 7 bilion ini? Sebaliknya, seperti biasa, mereka menuduh saya memfitnah kerana kononnya walaupun semua angka-angka ini adalah benar, tetapi menurut mereka tiada berlaku sebarang penyelewengan di dalam Felda. Menurut mereka, Felda hanya rugi kerana kata mereka kerugian itu sama seperti perniagaan lain pun rugi. Bila saya mempersoalkan kerugian yang melampaui batas ini, jawab mereka, saya telah memfitnah. Pakatan Harapan selalu dituduh kononnya kami ini kuda tunggangan GAP yang mahu meruntuhkan institusi Melayu. Satu hari nanti, saya yakin sejarah akan mencatatkan bahawa anak-anak Melayu dari Pakatan Harapanlah yang masuk ke penjara mempertahankan institusi Melayu seperti Felda, Tabung Haji, MARA, LTAT dan institusi lain daripada dirompak. Oleh sebab sayangkan institusi Melayu seperti inilah, saya berdepan dengan 14 kes di mahkamah dan 4 tahun hukuman penjara kerana saya tahu pemimpin itu datang dan pergi. Tetapi institusi yang memegang wang Melayu yang rata-ratanya orang miskin, institusi ini perlu dipertahankan demi kebajikan dan masa depan orang Melayu. Sudah tiba masanya kita mengangkat Melayu yang jujur, yang pintar, yang rajin dan amanah untuk mempertahankan institusi-institusi Melayu ini. Cukuplah kita menjadi saksi bagaimana Pak Menteri, Mak Menteri dan keluarga-keluarga mereka memperkudakan nama Melayu demi kemewahan mereka. Undi Pakatan Harapan bina semula negara.